Dah tak ada. Ha, hilang pula. Jadi Ai, apa yang kena tadi? Kat lari habis setting. Nampak? nampak. Okey, okey. Okey, sambung ah. Mana ni? Okey, apa kesudahan kereta ni? Yang A ni, 3A. 22. 22 macam mana dapat? 66 bahagi Yang 3. 66 bahagi 3. Rupanya kita duk fokus kat dalam ni. Rupanya ni, hak ni. Okey, 3 dengan 1 ni. Ratio ni ratio ni. Okey, jadi atas mana kita sangkut itu ialah mencari nilai ini kan. Sudut ni Ya. Okey. Rupanya telah pun diberitahu panjang arc P hingga S ialah 3 kali ganda panjang lengkok arc R to S. QPT lah cikgu. Ha? Apa dia? QPT Sorry. tu Silap. This arc QPT is 3 times higher than arc RS. Kan? So the size is also proportional lah. Come from this concept. Remember, if 3 times then this arc, then the angle also will be 3 times higher than the this angle. So it's not they are the same. In this case, the same concept. So we got the idea. What is the angle QPT? Sorry, what is the angle QST? Given that, mana QPT ni? Oh yeah, before we manage to find the angle of QST, and what is it? QST? 66. It is 66. So QST is 66, and cannot we find this angle? Of course we can. We do the proportion. That is, we want to find this angle. Let's say x. X. So x divided by angle here, that is 66, equal to and at this side we compare the length. Compare the length of arc. We got here 1, and under here is 3. Okay, so do the algebra, and at last you will get x equal to 66 divided by 3 is 22 degree. And here is how to find how to answer the question A. So question A is 22 degree.
Okay, by using this concept, by using this understanding. So moving along, we got B. Can you find B? Cannot. Cannot. This look a little mess. I need to. Dapat apa? Tak sama Dapat dengan jawab. jawapan belakang. Dengan jawapan Oh, ya belakang. Maybe you are right. Maybe you are right. The back. Maybe. The answer on the back is wrong. Because we encounter such thing at previous lesson. We are the one who correct, and the back is wrong. Okay. Let me ensure what you did is right. Angle TUS, where is it? Angle TU here, is it here or here? Which one? Is it at this point or this point? Dekat bawah tu kot sebab dia kata TUS kan. Dekat segitiga tu kot. Ni you mean here, not this U. Okay, U, is it here or here? Bawah tepi tu. TUS. Tepi ni. Tak oh. Sini kan, ni. They mean this angle kan? This angle. Yeah. Can you see? Small, tiny there. Okay. Okay. Now, do we know this angle? Do we know this acute angle here? Yes. How 22. 22. How do you know? This is 22. Sebab dia sama dengan, dia main daripada arc yang sama Q tu. Yes, because this come from the same arc. This arc which give this angle that we already know 22, and so does this. Follow the same 22. So here we got 22 degree. And if we can find the last one here, absolutely we can find the third one here. And do you know what is this angle here? 40. 40. 40. Tolak. Because we 26 know. tolak 26. Yes, because we know already 66, all of them. Then minus only a small part of it, 26, and the rest is 40. So here is 40 degree, and absolutely we can find the last one. Okay, 180 minus both, and what is the answer? 118. 118. And Tapi jawapan belakang apa? 114. 114. Adakah they try to mention this angle? Saya dapat yang tu 92. Oh, kamu sudah ni mengira dapat 92. Maknanya jawapan belakang tidak termasukkan U kedua-dua keadaan ni Jadi jawapan belakang salah. This is why we have to assure ourselves. Never believe everyone unless we need to go and look for ourselves. We need to go and look for ourselves all the truth. Okay, C we know already. C 40. okay, so that is that. Okay, good. So now you got the idea lah. We really depend on this concept. If the things involve this concept, this is how you solve the problem. Now moving along, next activity for you, brainstorming 4. And you know what? A quick idea for you. This by doing this activity, absolutely you will get another next idea about new concept involving circle. And here it is. We
shortcut, we come direct to the conclusion. So in general, read it. Either read it. The size of the angle at the center of a square of a circle, central angle subtended by the same arc is twice the size of angle at the circumference. Okay, you read it out and loud, clear and loud. But do you understand as you read it? Do you understand? Somebody care to explain to us what does this mean? Darab 2, cikgu. Darab 2. Dua kali Apa yang darab 2-nya? Nak dapat Sudut angle bawah tu. Nak dapat sudut yang bawah ni dekat center. dekat center. Center ialah titik center of the circle kan? Center of the Yes. circle. This is where you put your compass needle there. Okay, to draw a circle. So, you mean that this angle is 2 times compared to Yes. this angle, right? Ah, Which both angle coming from the same arc. yes. Okay, that is the idea, the next idea, the next concept. This is x and this is going to be 2 times. That is 2x. This is x and here is going to be 2 times of angle at circumference. Okay, 2 times. The angle at the center here is going to be 2 times the angle of at circumference, and so does this. This x is this. We could read this the opposite way. This x is a half, a half of this angle at the center, which coming from the same arc here. Coming from the same arc. Okay, simple one to understand. Let's see how do we apply this concept to solve the problem. Example 5. Determine the value of x and y for each of the following. You know what? Let's just close this solution. We're going to find it out ourselves, shall we? Because Yes. we don't need to depend on everybody. Okay, just the creator himself. We need to depend. Ni rambut siapa ni? Ish, kamu nampak? Maknanya kamera ni sangat clear. Bagus. Okay, moving along. But this time we need somebody to lead us. What will it be this time? Haziq, do we have Haziq here? Haziq? Oh, Haziq. Respond. Haziq? Sudah. Haziq duk tidur lagi ke? Any boys here? Any boy here? Any boss here? Hello? Ya ampun. Berapa orang yang masuk 15 orang. Banyak dah ni. Afifa, Aida, Atika, H. Siapa H ya? H. Syamimi. Syah ada Syah. Oh, Syah. Apa saya pekat senyap semua ni? Ni on saja ni. Tuannya pergi tidur lah apa? Zul Haziq. Ya ampun. Isra dah. Isra. Ada. Isra. Ada. How about this time you lead us? Okay. Lead us how to find this. How to answer this. Not sure. Not sure?
Tak tahu cikgu. Yalah, memanglah tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak buat benda ni semua. Kita tak buat latihan, kita skip je. Okay, try. Try. Cari X dulu. X. X ni berapa? Isra. Any idea how to get X? Given to us information only this. We got the angle at center 80 degree. X 80 cikgu. X 80. Maknanya X pun sama dengan 80 ni. Kamu faham tidak ni, Isra? Kamu faham tadi ni? Konsep ni. Kalau dekat sini 10, dekat sini 2 kali ganda 10 ni. 20. Kalau sini 5, sini 2 kali ganda 5, 10. Ini berapa ni X ni? 160. Ha? 2 bahagi. Ya ampun. Macam mana kamu boleh darab pula ni? Kalau di sini, cikgu buat terbalik. Kalau di sini 100. Berapa di sini, Isra? Cikgu kata 2 kali. 2 kali ganda. Yang 2 kali dari sini ke sini. Tapi kalau dari sini ke sini, bagi pula lah. Bagi 2. 40. 40. 40 lah. Apa saya tiba-tiba kamu pergi darab pula? Kan? Sebab 40 nak ke sini, darab 2 lah kan? Dapat balik 80. Macam mana kamu boleh terbalik sini ke sini pula yang kamu pergi darabnya? Balik. Itulah maksudnya sini loh. Rupanya kamu tak faham kok. Aduh. Faham dah. Sebab tu kamu kena buat, Isra. Mana boleh tunggu nak tahu baru buat. Memang cikgu suruh orang yang tak tahu buatnya. Okey. Sebab tu wajib buat matematik. Rasa macam tahu. Rupanya tak tahu. Itulah cikgu suruh pegang pen. Kamu tak nak pegang semua. Okey. Jadi Y berapa, Isra? Memang pegang tapi tak menulis. 40. 40. Okey, betul. Ya. Kamu dapat 40 sebab apa? Tengok kat jawapan kat sini. Tak, sebab arc yang sama. Tu boleh pun. Macam tu. Cikgu guna reason yang seperti yang kita belajar. Seperti yang konsep sebut. Macam tu. Buat lagi B. Isra. Nilai X apa dia? 35. 35. Okey, macam disusuli dengan reason. Kenapa sebut 35? Arc yang sama. Coming from arc, the same arc here. Macam tu lah. Okay, now find Y. Set. 70. That is correct, but the same, what is the reason? You said 70. Sebab darab 2. Okay, sebab darab 2. Kenapa darab 2? We answer step by step. Kenapa darab 2? Kenapa kamu memilih darab 2? Kenapa tak pilih darab 3 ke, darab 4 ke? Sebab dia bahagi 2. Tak, kamu mesti bagi jawapan yang memang orang tak boleh petikai lagi dah. Jawapan yang memang rasional. Sebab tahu cikgu. Sebab dia yang cikgu nantikan kamu bagi jawab ialah ini lah ni. Kamu cakap sebab ni konsep dia begitu. Sebab konsep dia begitu. Bahawa
sudut dekat titik center ni adalah 2 kali ganda daripada sudut dekat circumference. Macam mana pula tahu sudut ini 2 kali ganda dekat circumference? Sebab telah diuji, telah dites dekat aktiviti ni, brainstorming 4 ni. Dan tak kira banyak mana pun buat contoh, daripada same arc here, kita bina tak kira berapa banyak contoh ni, kita buat 2 angle macam ni, dekat circumference and at the center. Tak kira kita buat macam mana pun kepelbagaian ini, kita dapati keputusan dia sama, iaitu dua-dua ini boleh dikaitkan dengan mana sudut dekat center didapati adalah sentiasa 2 kali ganda daripada sudut dekat circumference of the same arc. Itulah yang cikgu nak kamu sebut. Sebabnya cikgu kenapa darab 2? Memang betul darab 2, tapi kenapa pula darab 2? Jawapan lebih belakang, lebih ke belakang, ialah kerana konsep yang kita telah capai hasil daripada aktiviti ini. A little experiment here. This is when we come to conclusion, or in general, this is what we all agree. To make a conclusion is to verify what we know is true. What we know is true. Okay? Itu macam cara answer dia. Okay. Moving along, see. Isra, masih Isra. Okay. X apa? X. X 220. 220. Macam mana kamu tahu ni? Tengok jawapan kah? 360 kena tolak. Tolak 140. Ini had yang konsep had yang tingkatan 1 punya dulu kan. Jangan kadang-kadang dia selit jugalah. Dia selitkan konsep-konsep daripada bab-bab yang lama dulu. Jangan kerana itu kamu tercari-cari lah macam mana nak selesai benda ni. Konsep yang diajar dalam bab ni lain. Dia akan selit juga konsep-konsep lain. Okay. Kita tahu the total whole turn here, seluruh bulatan lengkap penuh ni 360. Kemudian minus with 140, and this is what the rest is, the value of x, which is 220 degree. Okay. Now find y. Okay. With a reason. Bahagi 2. Bahagi 2. Yang mana satu bahagi 2? 140 kah? Bahagi 2. 100. Bukan, 220. 220 kat luar dia. Ni. Kenapa ambil 220 bahagi 2? Kenapa tak ambil 140? 140 tu sudut untuk tengah tu kan? Sudut habla ni kan? Betul tak? Ya. Tetapi sudut ini bukanlah membina sudut Y ni kan? Ya. Sudut hak ni membina sudut di luar Y ni. Kat sini. Kotlah nak jadikan arc ini ni sebagai reference. Tetapi arc yang mana Y dan 220 ni coming from is yang ni. Hak luar ni. Atas ni. Sorry. Atas ni. Betul tak? Hak atas ni. Betul. Kalau tak percaya, tak nampak, tak jelas, pusing. Pusing muka. Nampak? Kita, okay. Arc that bounded with this, angle that bounded with this arc is this one at the center, not the outside one, inside one, and also inside one at the circumference, right? Yes. So you might not get confused. Let me clarify here. This arc PR here mean for this angle inside here to x, not refer to the angle outside here.
Everybody, can you see the difference? Okay, and so does this angle. Okay, this PR meant for this angle inside here, not the outside one. Okay, same. So does this. This arc here meant for this inside here, not outside here. And so does this inside here, not outside. So this inside here must refer to this inside here. Go. Okay. So this is why we take this divide by 2 to get y, not this one divide by 2, because most of you confuse this. They take this divide. No, it's a wrong concept. Okay. Very good, very good. Now you, Isra, keep moving with mind test 6.1c. Read it and lead us. The diagram on the right shows a circle with center O. Determine the value of x, y, and z. Okay, determine the value of x. First, we come to find x. Where is x? Where is x? Here. This is x. So 40. 40. So quick, you got the answer. Then tell us the reason. What is the reason? Same up. If you cannot see it, you can rotate like this. Rotate like this so you can see clearly where is the arc. Okay, where is the arc which construct all the angle at circumference or at center. So coming from the same arc which construct x, also coming from the same arc construct this 40 degree. And we got the idea from the concept. This whatever the angle at circumference subtended from the same arc will have the same size of the angle. Okay, so this is why x also equal to 40 degree without having us to measure and do any calculation or what. We don't need that one, because refer to concept, we already agreed that whatever the angle at any circumference coming from same arc will have the same angle. Okay, and B, where y? What is y? You need to turn this way. 80. 80. Yes. And your reason is? Sebab darab 2. Okay, because you follow the concept, you know that to find the angle at center is 2 times the angle at circumference, which subtended the next condition must be fulfilled is that the angle is also coming from the same arc here. Okay, at center here coming from the same arc, at the circumference here also coming from the same arc. Then it is fair to multiply 2. If this not coming from the same arc, never ever multiply 2. Never ever. It's a wrong way. It's a wrong reference. Okay, now z. Find the value of z. Here. What is the value of z, Isra? Tak tahu. Tak tahu? Try. Tak ada idea. Tak ada idea. I give you a little idea. Absolutely, it's going to help you much.
let me ask you, from this center until this point, what we call this? What we call the line from this center to the circumference? Radius. We call it radius. Isra, is it correct? Yes. Okay. And so does this side from center Yes. to also we call radius, correct? Yes. So does this give you any idea what does this mean in term of length? Setengah kot. Setengah bulatan. Ya, memang setengah. Tak, maksud cikgu, is it how do you relate this length with this length? Satu bulatan tu kot panjang dia. No, you not answer my question. How do you relate this length, this length of the radius with this length of radius? Boleh bagi straight. Ya ampun. Jawapannya yang Datang dari sama arc. dok. Dia sama panjang. Sama panjang. Ya ampun. Aduh. Sama panjang. Kan radius. Ini radius. Ini radius. Ini radius. Ini radius. Ini radius. Kita belajar dulu kan. Ya. Radius ni sesama mereka akan bulatan yang sama. Sentiasanya radius itu sama panjang. Sesama mereka. Kan? Betul. So now does this give you any idea pula? Does Yes. this give you the next So- idea? Apa dia? Idea apa pula? Sudut dia sama. Bila kaki ni sama panjang, ya, lalu dibina segitiga dari kaki yang sama panjang, the angle at the leg are going to be equal lah. Is equal lah. 80. Bagi Oh. Then does this give you the idea how to find this Z? Yes. Macam mana? How? Jawapan dia 80. Jawapan 80. Kamu dah buat macam mana? Sebab sama. Maknanya kamu ambil 180 kan? Total internal angle here. Minus Y, Tak saya correct? ambil yang Y. Yes. Minus Y. And Kan then main. the Boleh rest, cikgu. the rest you Jawapan- divide by 2 lah kan? Sebab sama angle kan? Betul, Isra? Macam mana? Ya ampun. 180 bagi 80. 180. Tolak 80. 180 kena tolak Y dulu. 180 tu sebab dia setengah lah. Ya ampun. Aduh. Macam mana? Kamu Sebab dia dah... ada radius. Panjang dia 180. Tak, 180 tu total angle untuk triangle, Isra. Oh, okey. Faham dah. Faham sangat mencurigakan. Cikgu tanya kamu, berapa kalau kumpul semua sudut ni, tambah semua ni, ada berapa, semua last kali jadi berapa, Isra? 180. 180, kamu pasti ke? Habis kalau Madiha hari... cakap. Oi, Madiha tak boleh dibuat rujukan pada Madiha. Nanti soalan tanya Rizal, kamu cakap, kawan saya bernama Madiha yang cakap. Mana maunya pemeriksa tu bagi buat kau. Tak boleh ke tu. Kena tahu dulu Kan? tiga jenis apa. Jawab. Ini? Segitiga tu jenis apa? Jenis apa? Okey. Maksudnya kalau berbeza jenis segitiga, total internal angle ni, jumlah seluruhnya pun ikut berbeza lah. Itu maksud kamu. Ya, sebab kalau sisi satu lain tak sama. Ikutlah terpanjang sikit, panjang sikit. Dah. Aduh, somebody please. Please do something. Aduh.
Somebody please explain to Isra. Aduh. Manalah kamu masa belajar masa tingkatan 1 dulu. Tak, saya tahu cikgu. Apa dia? Apa dia Isra? 180. Ketiga tu 180. Tak. 180. Tapi kamu tidakkah kalau lain jenis segitiganya? Ya betul, memang ada macam-macam jenis segitiga kan? Memang ada macam-macam jenis triangle. Tapi macam mana kamu macam mana nak cari adakah jumlah sudut pedalaman semuanya itu semua jenis triangle tu sama atau berbeza? Mana satu? Oh, ni cikgu tak faham dah. Ni. Ha? Triangle panjang macam mana pun semua 180. Cuma sudut dia je berbeza. Mungkin sini lebih sikit, ni kurang sikit. Tak? Betul. Tapi kalau jumlahkan semua jahat beza-beza jenis segitiga tu sama tak? Dia punya jumlah sudut tu. Sama 180. 180. Kamu pasti? Ya. Kamu Ya, tahu mana? pasti. Ya ke? Google. Oh, kamu pakai Google ya? Aduh. Ini nampak ni. Buku cerita 1 ni. Ingat lagi. Ingat. Dengan 1 ni. Ni. Eksperimen yang mereka buat. Sifat segitiga ni. Kan? Jadi dibuat macam-macam bentuk segitiga ni. Tak kira lah sama kaki ke. Bersudut tegak ke, macam ni bersudut tegak lah sebenarnya apa. Salah satu. Dia ada macam-macam dia buat ni. Okey, segitiga tak sama kaki ke. Apa yang kita panggil isosceles ke? Isosceles. Lepas tu ni macam-macam ni. Kan dulu ingat kita buat pembuktian, kita ukur semua ni kan. Cikgu suruh kamu buat macam-macam, lepas tu suruh ukur ni kan, tiga-tiga ni. Lepas tu campur semua kan. Betul tak? Ya. Bila campur semua, akhirnya apa yang kita dapat? Satu kesimpulan. 180. Bahawa jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman A tambah B tambah C, tak kira apa-apa ini pun akan sentiasa sama dengan 180. Ni. Ini hasil aktiviti. Hasil tambah sudut-sudut pedalaman ialah untuk segitiga apa-apa pun segitiga bentuknya. Tapi segitiga sajalah, segi 4, segi 5 tak boleh lah. Tu cerita depa pula lain. Okey, sentiasa 180. Cikgu. Z50 kan? Apa dia? Z50 jawapan dia. Ya betul. Tapi cerita balik lah. Macam mana kamu boleh dapat 50 ni? Cerita balik. Okay. Segitiga tu kan 180. Betul. Lepas tu tolak dengan Y 80. Ya. Lepas tu sudut Z dengan atas Z tu sama. Jadi bahagi 2. Apa yang baki 180 tolak Y ni, baki itulah bagi 2 pula. Nampak tak? Dia konsep by konsep. Maksudnya ada 2-3 konsep dalam ni perlu ikut turutan dan selesaikan sampai ke sudah. Melibatkan banyak konsep. Okey. Begitulah cikgu nak. Penerangan yang begitu. Ya. Betul. Cikgu. Barulah logik Okey Isra. Jalan kira dia. Jalan kira. Cikgu set. Ya. Jalan kira dia memang kena start dengan 180 tolak tu. Ya, kena tunjuk ni. Kat sini macam mana kamu cari Y. Kalau start dengan 80 bahagi 2 tu 80 bagi 2, maka terputus jalan kira lah. Terputus lah. Kalau kamu tengok cikgu tunjuk jalan kira macam mana, betul. Z ni apa kan? Cikgu akan buat macam ni. Jalan kira dia macam ni. Cikgu buat Y sudut Y
tambah sudut 2Z. Kan 2Z kan? Sini pun Z, sini pun Z kan? Faham tak ni? Kamu tak faham ni? Okey, tak apa. Tak apa. Tambah sudut Z. Kan? Sini sudut Z ni. Lepas tu tambah lagi sudut Z sini. Tambah lagi. Sama dengan berapa? Isra. Ini. 180. 180. Macam ni. Ini pun cara cikgu nak tunjuk jalan kira ni. Macam ni. Lepas tu ingat lagi kalau the same family kita boleh combine lah kan. Jadinya dimudahkan lagi. Okey, sudut Y tambah 2 kali sudut Z kan, sama dengan 180. Kemudian teruskan lagi. Sudut Y dah tahu, sudut Y boleh pindah pergi sana kan, sebab kita nak cari algebra last kali. Z tu apa dia ni, satu Z ni apa dia. Jadi yang kita nak cari kekal duduk belah kiri lah. Hak lain-lain buat pergi belah kanan lah. Cikgu tak mau buang masa pada algebra ni. Puas cikgu cerita. Okey, 2Z 180 tolak sudut Y. Jadi 180 tolak, ini boleh ganti sebab tahu nilai Y berapa dapat tadi? 80. Jadi 2 kali sudut Z sama dengan 100. Di Z ni berapa? 1 Z ni. Sudut Z sama dengan 100. 2 sebagai hasil darab ni buat pergi sana lah kan. Jadi bagi 2 di sudut Z ialah 50 darjah. Ni jalan kira ni, nampak panjang. Okey. Nombor 2, Isra. Cikgu X tu bukan kat titik tu ke? Dia cerita set dah 310. Apa dia? Kat titik ni. Yalah, betul lah. Jadi jawapan dia 310 lah. 310 lah sebab dia dah bagi tahu. Oh, dia cerita dah, okey. Tapi ada orang dia tak tahu. X ni 310 hak ni. Sebab dia fikir X ni hak lain pula. Sudut POQ ni dia tak tahu. Dia tak tahu sudut POQ tu apa. Dia pusing kot ni PQO pula. Dia kata hak ni sudut POQ. Jadi baguslah. Maksudnya ini dia ubah-ubah istilah. Dia saja ubah-ubah istilah. Tengok kamu tahu tak, walaupun orang yang berlainan POQ dan X, dia merujuk pada benda yang sama lah, sudut yang sama. Sebab tu cikgu ajak semua cara nak sebut sudut dulu ni. Sudut yang merangkumi ni, penjuru ni, POQ. Maknanya dekat O tu lah duduknya sudut tu. Ramai orang tak tahu. Di kala yang lain dia tak sebut POQ, dia terus label macam tu, sudut X dia kata. Dia orang tak tahu relate tu. Simbol berbeza tapi merujuk orang yang sama. Jadi memanglah itulah terjawab dah lah. 310. Maksudnya sudut X ialah sudut POQ. Macam tu. Kalau cikgu nak tunjuk jalan kira sama dengan 310. Macam tu lah habis Okay. Y. Y tu radius kecil kan? Jadi boleh bahagi dengan panjang dia. Y radius. Tolak. Y ialah radius. Okay. Ya betul. Y ialah radius. OP dan OQ ialah radius lah. Macam tu. Mau dapat idea macam tu. Maka bila radius sama panjang lah kan kakinya.
Jadi Ya. akan ada dua Y lah kan. Lepas tu jalan kira dia macam yang belakang ni tadi lah, sama ni. Macam ni. Tambah semua sudut ni. Tambah X tambah Y tambah lagi Y equal 180. Lepas tu lakukanlah pemindahan algebra sampai tinggal Y sahaja. Macam mana? Lah, Cikgu ulang tak dengar tadi. tak tu, kamu macam mana nak tunjuk jalan kira nak dapat Y ni? Kalau ada panjang dia boleh tolak ke setengah bulat tu sebab dia radius. Dapat radius. Bukan nak tunjuk jalan kira. Tak ada idea pun tu. Lah, tak ada idea. Mana buat macam yang cikgu buat tadi ni. Ni, hak ni. Ni, buat macam ni. Hello? Hello. Dia dengar. Buat macam tu lah. Tapi Cuk kata segitiga 180, yang ni 310 X tu. 310. And measure angle POQ. Oh, sorry. Bila dia sebut measure dia sebut ni trik dia. Cikgu pula terkena. measure angle. Measure ni, okay, ada dua sudut lah kan sini. Ada dua sudut Ya. X dan luar ni. Bila dia sebut measure angle POQ, measure yang X ni ialah minor. X ini ialah minor POQ. Sikit ni. Hak luar ni sebab major. Tapi dia masih merujuk pada label yang sama, POQ. Cuma dia letak depan major. Jadi maknanya kat luar ni lah yang maknanya 310 ni hak milik hak luar ni punya. Macam tu. Ni pun cara dia pandai juga, dia main-mainkan dia punya label tu. So tolaklah 360, tolak satu. Tolak 360. Ya. Baru dapat X ni. Jadi ni salah ni. Salah lah. X 50. Jadi Cak nak kira dia ni ialah macam ni, X sama dengan 360 tolak sudut meja ni 310. Faham. Dapatlah 50. Macam tu. Itu jalan kira dia. Buai pula. 50. 50 tambah. Kena tambah. Dah nak tunjuk jalan kira. Kamu ni malas ni. Malas nak tunjuk jalan kira. Kan sudut Kena rajin, sudut Y 50 lah kan. Set. Enam 5. Cuba cerita macam mana nak tunjuk jalan kira. Saya ambil 180, tolak 50, lepas tu dapat 130, lepas tu bagi 2. Okey juga. Tapi tunjuk jalan nak pergi lah. Jangan tunjuk jalan nak kembali. Tunjuk jalan nak pergi. Tunjuk hasil tambah semua ni. Macam mana nak tambah semua ni? 50 tambah Okey, 50 tambah 100, tak tahu, letak pun boleh ubah dulu lah. Tambah Y lah. 50 tambah Y Tambah lagi. tambah dengan sudut Q. Ya, sudut Q tu sudut Y jugalah kan. Letak Y lah. Dah. Apa yang susah? Ya betul. Betul tak? Betul. Sama dengan apa? 180.
Macam tu lah cara nak tunjuk jalan kira. Cikgu tanya hak ni lah daripada tadi ni. Macam mana nak tunjuk jalan kira? Kamu sebutlah 50 tambah Y sama dengan 180. Asal kamu tak nak sebut hak ni? Saya sebut jawapan terus. Sebab kamu malas nak tunjuk jalan kira. Tak boleh. Depa bukan nak nantikan kamu bagi jawapan je. Depa nak tahu, depa nak tengok cara kamu buat tunjuk jalan kira tu. Kementerian nak macam tu. Jadi cikgu kena ajak macam tu. Dan kamu kena belajar macam tu. Kan? Sebab jalan Ya. kira kan ada markah. Kerajaan bagi markah. Kerajaan saja buat gitu, sistem tu. Sebab tu depa bagi markah jalan kira. Kamu mamai terus congok jalan kira kat kepala je, terus muntah main jawapan. Depa curiga kamu dapat mana jawapan ni. Kan? Baik. Ya. Jadi lepas tu ni tekan habis dah aku tu. Nak cari nilai Tak. apa? Lepas tu buat apa? Kena buat algebra. Buat algebra lah. Gedebuk-gedebuk lah sekali dapat lah Y kan. Cikgu tak payah tunjuk lah algebra tu kan. Jangan kata kamu tak tahu pula algebra. Pindah-pindah. Pusing-pusing. Yalah. Okey beres. Z, cari nilai Z. Jawapan dia 65 betul tak? 65. Yang lain dapat 65. 65. 655, 130 tambah 50, 180 betul lah. 65. 65 darjah. Barulah sekali muntah keluar jawapan. Nah. Okey. Z. Seratus 55. Z ni 155. Rasa macam tak logik Yang lain macam mana? Mana kau dapat 155 ni Z Sebab dia kan yang X yang A tadi kan. Berapa ni? Kan 310 yang magic angle tu. Okey, kat luar Lepas ni. tu- Betul. Lepas tu kan kena darab 2 kalau dia bawah sikit macam tu. Daripada sini darat 2 dapat hak ni. Bukan daripada sini ke darat 2 dapat hak ni. Oh bahagilah kan? Bahagilah ampun. Kamu masih kenapa kamu asyik seronok sangat daripada sini nak ke sini darat 2-nya? Ini kesilapan yang sama ni kamu ulang tadi ni. Silap. Lupa. Aduh bahaya ni. Ni bukan lupa ni namanya tersasul. Tersasul ni ada pada orang tua je. Orang tua banyak kan kita panggil apa? Tersasul ni kita panggil apa? Nyanyuk. Dengan nyanyuk banyak sangat ni. Aduh. Daripada sini ke sini yang kita darat 2-nya. Bukan dari sini ke sini darat 2-nya. Bertambah besar lagi hak ni daripada hak ni. Jadi tak logik lah kan. Padahal sudut ni lagi tirus. Sudut ni nampak gemuk sikit. Sudut ni nampak kurui. Tiba-tiba hak kawan ni besar pada kawan ni. Oi, tak logik apa dia? Saya bahagi tadi silap. Kan bahagi dah 310 bagi 2 dapat 155. Itulah jawapan dia. Maka cerita yang asal baliklah kamu dah silap tadi. Kan cikgu sebut ni, cerita ni. Kamu telah terambil sudut belah luar ni untuk dapatkan hak ni. Salah Lepas tu ambil sudut belah dalam yang dilitupi oleh arc ni. Belah dalam ni merujuk pada hak belah dalam kat sini yang dilitupi oleh arc yang sama ni. Kamu dah terbalik ambil ni. Kamu faham tidak, Isra? Jadi bukan 155 lah jawapan dia. Lah ampun. Bukanlah, memang bukanlah. Tengok ni.
sudut ni Z ni datang daripada arc mana? PQ. Okey, PQ. Kamu kena buat garis tu. Kamu buat garis kat macam ni kat buku kamu sekarang. Dah. Okey. Sudut daripada arc yang sama ini membina sudut Z kan? Ya. Bukan sudut luar Z ni kan? Bukan. Bukan. Okey, bagus. Dan daripada arc yang samalah membina sudut apa ni? X Sudut kan? X. Bukan sudut kat luar ni kan? Bukan. Apa saya kamu ambil sudut kat luar ni, pergi bahagi 2 untuk dapat dia ni? Tak adil lah. Ambil X. Ambil Silap. sudut X yang bahagi, yang nak dirujuk pada had ni. Apa pula ambil kawan kat luar ni? 25. Okey Tengok konsep balik. Konsep ni tengok semua. Cikgu. Ya. Y tadi macam mana tah? Alamak, kamu keliru kat mana pula? Y tadi. Y ni. Y. Macam mana apa? Terang set. Tak, tunjuk je. Ya Nak ampun. tengok Okey. Kalau cikgu nak cari Y ni, yang ni pun Y juga kan? Betul tak? Yang ni pun Y kan? Ya. Sebab kan sama kaki kan? Okey. Cikgu tanya, X tambah Y sama dengan berapa? 180. Betul lah cikgu buat betul. X dalam kes ni dah ganti dah 50 tambah Y sama dengan 180. Lepas tu nak Y ni pula berapa? Y ni buat pemindahan algebra lah. Oh. Okay, sorry. Okay. Lah, kamu pun baru faham lah dah. Ampun. Tak. Tadi tak fokus. Isra, Ya. Z berapa? Macam mana dapat Z ni? Macam mana nak tunjuk jalan kira ni? Ambil X, lepas tu bahagi 2. Okey. Sudut X. Kamu tulis Z sama dengan ambil X bahagi 2. 2. Macam tu lah. Sama dengan X berapa? 50 kan? 50. Bagi 2. Letak darjah. Dapat dia. Okey, 25 darjah. Macam tu lah cara nak tunjuk jalan kira. Jadi jalan kira ada markah. Baik, kamu muhasabah diri balik semua orang kat sini. Mana kamu selalu caca marabah teruk sangat? Mana ada cikgu? Iya, kamu caca marabah teruk sangat ni. Cara kamu belajar tak kena maknanya. Tak, saya je cikgu. Cikgu banyak kali menyaksikan kamu menghadapi masalah. Kamu bagaimana membawa ni apa yang kita dah setujui daripada eksperimen ni, kamu apply dekat kehidupan ni. Tu cikgu selalu duk tengok kamu jadi masalah macam tu. Macam mana nak bawa cerita ni masuk dalam cerita hak ni semua ni. Jadi itu pasal lah kamu wajib buat semua ni. Tapi kamu buat tak selama ni? Buat. Memang buatlah sebab waktu cikgu buat, waktu cikgu tak buat, waktu cikgu tak buat ada. juga. Iya ke? Kamu yang ni buatlah, hak lain tak buat. Aduh. Buat. Faham dah cikgu. Boleh lah, boleh. Jadi bila matematik jatuh, bila siapa-siapa tanya, janganlah sebut cikgu ajak kamu tak faham. Memang kamu tak sebut secara langsung, tapi kamu sebut secara tidak langsung. Kedua-dua itu bermaksud yang sama. Ia merujuk pada cikgu tak erti ajak. Jadi rupanya cikgu sangat terror mengajar. Kamu tak ikuti belajar cara yang betul yang cikgu nak. Sebab kamu betul. Begitu. Tapi bila kamu sebut begitu, orang lain faham apa? Orang dewasa hak lain lah. Tak ajak betul-betul. Yang matang kononnya.
Dia akan segera nak terima satu benda je. Bahawa Cikgu Ahmad tak erti ajar. Betul. Kamu nampak tak? Kamu sebut mudah je. Saya jatuh ni sebab saya tak faham. Saya tak faham apa yang dia ajar. Kamu tak faham, depa merujuk pada siapa? Merujuk pada cikgu yang ajar tu, tak erti. Tapi cerita khas sebenarnya bukan sebab cikgu tu tak terror. Sebab kamu tak ni kamu langgar arahan guru tu. Guru tu suruh buat apa? Duduk dekat asrama, duduk kat rumah buat sendiri ni semua ni. Di mana tak tahu tanda. Tapi kamu tak buat. Kemudian guru yang sama pesan, tunjukkan jalan kira. Belajar untuk tunjuk jalan kira, kamu tak buat juga. Last sekali cikgu tu yang kena. Kan? Jadi betulkan balik kehidupan belajar ni. Maka betul lah semuanya balik. Bila kamu betulkan balik cara belajar, kamu dapat keputusan yang betul lah kan? Dapat selesai dengan betul. Bila dapat selesai dengan betul, dapat jawapan yang betul lah. Bila dapat jawapan yang betul, markah tinggi. Bila markah tinggi, juga akan ditanya. Mereka tanya macam mana kamu boleh dapat markah yang tinggi. Kan? Kali ni kamu tak sebut sebab saya faham apa yang dia ajar pula. Dah, kamu akan sebut apa? Saya terror. Buat latihan. Kamu sebut buat latihan, tapi yang kamu tahu jawapan yang mereka cuba interview pelajar-pelajar SPM. Rata-rata selama ini. Bertahun-tahun. Dan orang pemberita tu interview budak-budak lepasan SPM ni yang dapat keputusan cemerlang. Tahu apa jawapan mereka? Belajar bersungguh-sungguh. Tak tahu. Dan kalau di interview Daripada pelajar dapat keputusan yang rendah, tahu? Lepas interview, lepas tu pelajar itu dan mak bapak tu cakap apa? Kalau pelajar itu lepas cakap apa ni? Cikgu tak, lepas cakap cikgu tak erti ajar. Cikgu tak erti mengajar. Sebab nak cover mereka lah kan. Mereka tak cakap mereka pandai tak erti belajar. Mereka cakap cikgu tak erti ajar. Tapi bila mereka interview pelajar yang cemerlang, tahu pelajar tu cakap apa? Usaha dia. Saya pandai belajar. Dia tak cakap cikgu pandai mengajar. Betul. Kan? Betul tak? Kamu tak percaya? Betul. Kamu tengok tu, type kat YouTube, kamu tengok apa dia? Tu Dr. Fadilah Kamsah, kenal Dr. Fadilah Kamsah? Kenal. Dia buat kajian semua benda ni. Dia kaji sifat, sikap orang dewasa, mak bapak ni dan masyarakat awam ni dengan dengan keputusan pelajar SPM. Dia kata dia dapat temu memang macam tu perangai manusia ni. Melayu khasnya. Bila sendiri berjaya, dia tak cakap, dia tak letak cikgu dia, letak diri dia. Bila dia gagal pula, kenapa dia tak letak orang lain kan? Kenapa tak letak atas balik dia, tapi dia letak atas cikgu dia? Kelakar jadinya. Jadi adakah kamu akan buat kelakar yang sama kat sini? Tak. Jadi tidak. ikutlah kehidupan yang betul supaya mendapat jawapan yang betul, supaya di hujungnya menyebut kesimpulan dengan betul. Tak menyalahkan orang yang tak salah. Tak apa menyalahkan orang yang salah. Yang menjadi salahnya menyalahkan orang yang tak salah. Payahlah. Dan membetulkan pula orang yang salah. Tu salah tau. Tak apa membetulkan orang yang betul. Dan sepatutnya begitu. Tapi ini membetulkan orang yang salah pula. Menyalahkan orang yang betul, membetulkan orang yang salah.
Jadi terbalik. Okey Ya. Cikgu, saya nak tanya soalan boleh tak? Tak payah nak tanya soalan. Itu dah Tak, Saya nak jadi jawab. itu dah jadi satu soalan dah. Tak payah tanya je. Tanya. 6 buku latihan ni, Ha. surat 64. Saya nak kena buka cam. Nak buka kamera ke nak tunjuk? Saya buka kamera lah. Kamera. Buka lah. Sekejap. Buku apa? Buku kerja. Aku kerja. Yalah. Ni yang ni. Kenapa dapat 25 jawapan dia? Saya dapat 35. 25. Sat. Hmm. Yalah Jawapan Yalah di Yalah semua nampak ah. Tak jelas. Tak jelas. kalau tak jelas buka buku latihan muka surat 64. Ai. Oi, jauh ni. Ini bab mana pula ni? Sebab tu lah buku latihan. Buku kerja ke? Buku kerja. Oh. Alamak, duduk tak mana lah pula. Dia buku ajar cikgu. Boleh nampak? Boleh. Muka Muka surat 64. Sat. Nampak? Kerja cikgu dah jadi apa dah? 64. Ya, 64. Kenapa dia dapat B eh? Yang mana? Tu. Kenapa dia dapat B? Sedangkan Nombor apa? Ni. ha. Sedangkan 70 tu bahagi je lah dengan 2. Dapatlah B tu. Kan dia datang daripada sama arc kan. BED. BED is the diameter. Okay. Mean that the center is some on the line, on some point of the line. Okay, let's say there. Diameter must passing through the center. And AEC is a straight line. AEC is a straight line. Okay, but not a diameter. AEC because not passing through the center. It's only a chord. We call it a chord. Okay, a chord. It's a straight line. Okay. Cikgu saya salah. Sebab kamu Saya ingat yang 70 tu dia dekat center. kat center. Itulah. Itu pasal lah. Betul. Maklumat ni penting. Tu kamu kena bulat-bulat gitu. Mesti tak ikut. Mesti tak ikut cara yang cikgu cadang. Kan? Ingat lagi, semua key yang penting ni kena bulat-bulat. Ya. Ini 70 kamu boleh bagi 2. Kalau garis ini juga duduknya di atas center. Jadi 70 duduk sini. Memang boleh apply arc yang sama lah. Nampak tak? Okay. Jadi baiki cara belajar. Bukan baiki belajar, baiki cara belajar. Supaya taklah letih cikgu. Jadi macam mana nak buat? Yang tadi Allah ada lipat dah pula. Mana ni 64. Okey, 64.
Okey. Macam mana nak buat ni? Okey. Macam mana nak buat ialah dengan mengikuti apa yang cikgu pesan, iaitu baca dulu. Diagram 1 shows a circle. Sambil tengok, okey, circle A, B, C, D. A, B, C, D. Pusing kat ni A, B, C, D, okey. BED is the diameter. BED. It's the diameter. Sini mesti bulatkan. Jadi kita faham. Buat titik tu untuk fahamkan lagi. Labelkan semua maklumat ni masuk kat sini. Ingat lagi? Pindahkan semua maklumat ni bubuh ke sini. Begitu. And AEC is a straight line. Didn't mention the diameter. Means that no. This is only a chord. Mungkin kamu nak buat sedikit label kat situ. Chord. Okay, not a diameter. Okay, fine. Macam tu. Find the value of X. Okay, ni X dia suruh cari sini berapa. Okay, cikgu tahu. 90 tolak 60. Adakah kamu akan... Yalah, kalau tak ada kamu bagus, barangkali boleh guna kaedah ni. Nampak? Kalau kita dapat sudut ni, juga kita akan dapat sudut X kan? Betul tak? Ya. Tapi kadang-kadang kita tak boleh dapat sudut ni. Information yang dia bagi, kita tak berupaya dapat sudut ni. Maknanya kita kena ikut laluan lain. Kita kena ikut konsep lain. Dekat bab yang lain. Bukan bab yang itu. Tapi tak apalah, kalau boleh pun boleh selesai. Masih boleh diterima, tak ada masalah. Ada tak cara untuk dapat ni? Tak ada. Dia kena buat 90 tolak 65. Nampak ni? Tu dia bagi. Dia bagi tahu ni diameter. Straight line. Sebab kamu faham segitiga yang dibina daripada Diameter. mana-mana diameter dengan bucu segitiga itu berada pada circumference akan pastinya automatik membentuk 90 darjah. Jadi hak ni 90 darjah ni. Gabungan dua-dua sudut ni 90 darjah. Kita tahu sepihan 65. Dapat tak cari sepihan kecil ni? Dapat. Dengan ambil 90 tolak 65. 65. Dapatlah berapa ni? Sudut sini? 25. 20? 5. 25. Okey, 25. 25. Tontang situ, tak apa, bubuh. Isikan penuh semua maklumat, tak apa. Biar lebih meyakinkan untuk cari jawapan. Lengkapkan selengkap yang boleh. Walaupun dia tak tanya sudut lain tu, tak apa, bubuh je. Bagi mudah fikir. Bagi mudah fikir. Okey. Ni kan balik pada konsep kita belajar tu, baru belajar. Apa-apa saja sudut yang datang daripada arc yang sama ke atas bulatan yang sama, lalunya menghasilkan sudut yang sama. Angle yang sama. Jadi X automatik lah 25 juga. Ya. Jadi tu jawapan dia B. Kau ada laluan lain? Sebab dia bagi 70 kan? Masa ni mungkin dia nantikan kamu menuruti. Ni bab mana? Oh, bab 6 lah. Bab depan lagi. Bab Depan 6 tapi dah kat subtopik yang depan. Depan ni? Lepas yang Oh, ya betul lah. depan Oh, ni. jadi dia pakai konsep ni lah. 90. Dia pakai konsep ni lah. Oh. Okey. Bukan ratio length ke apa dah. Okey. Tapi kenapa dia bagi 70 ni? Tu soalan. Kenapa dia bagi maklumat 70 Dia ni? Rasa curiga. Dia nak bagi clear. Itu saja tujuan dia. Dia nak bagi kamu keliru ni. Padahal sudut ni tidak berguna Tak ada apa pun. Untuk ni. Ada sebab dia pun saja. Dia pun nak target pelajar yang tak belajar selama ni.
Yang tidur je. Supaya duk pusing-pusing, duk adjust kat 70 ni lah untuk dapat ni. Padahal fokus dah lari. Kau faham ni tak? Jadi siapa yang tak belajar, dia duk, oh macam mana ni, oh ini macam ni, oh ini tolak ni kot, dapat ni apa bla bla bla. Nah, kena sejebit. Okey Okay. Atau ini mungkin juga untuk orang yang keliru, yang konsep depan sekali tu, iaitu sudut sini, sudut ini 2 kali ganda sudut ini. Jadi dia tu pun terus ambil. Orang yang mana budak tu dia tak faham. Syarat sudut ni yang kena 2 kali ganda ni, yang akan 2 kali ganda, ialah titik ini betul-betul atas titik center. Jadi tu yang dia bagi ni. Dia ingat budak ni mesti fikir aku tu. Ya. Dia ambil terus 70, kedebok dia bagi 2, dapat. Macam kamu lah idea kena. Rupanya. Ya, ya. Nampak trik yang dia buat. Silap. Okey lah. Hmm. Okey bercorang. Tak apa bercorang tak apa. Cikgu padam ni sebab untuk pelajar berikutnya pula ni. Okey, pelajar lepas kamu, tingkatan 2. Okey, ada lagi soalan? Kita habis pukul berapa? Tak ada. Tak ada. Okey, ada. 10.32. Okey. Sebab tu penting kamu faham setiap condition yang dia cuba bagi tahu. Setiap condition. Sebab dari setiap condition tu lah dia akan kuranginya. Lalu kamu jadi terperangkap. Kita tengok balik cerita tadi. Ni. Tu condition yang dia bagi kan. The side of the angle at the center of a circle. Ni. Ini condition dia bagi ni. At the center, nampak? The center. Kamu nak baca laju-laju sangat. Ni akibatnya. Nampak ni, dia dapat idea nak perangkap kat sini. Macam mana kalau dia buat satu segitiga yang lari sikit je. Sikit je lari. Kat situ kau tekan. Jadi tengok pelajar confuse. Gitu. Memang datang daripada arc yang sama tapi tak center. Dia bagi sudut ni. Kamu terkena. Kamu pun ambil sudut ni bahagi 2 dapat X. Nampak tak? Pandai tak dia? Dia memang pandai orang yang buat ni. Kamu lah yang perlu bijak belajar ke tidak. Nampak tu? Banyak lagi kata kunci dia boleh buat trik. Tengok. Subtended by the same arc. The same arc. Dia boleh buat trik lagi ni. Dia buat. Katakan 2x ni. Main bukan dekat the same arc tau. Dia main kat sini pula katakan. Ini PQ ni S lah katakan S. Okay. Dia bagi nilai ni. Nilai sudut ni. Waktu kamu nak cari X ni, kamu ambil sudut ni, bahagi 2 dapat X. Salah. Hak X ni mai daripada PR. Bukan PS. Tapi hak sudut hak ni mai daripada PS. Yang sepatutnya PR. Nampak? Dia boleh buat lagi trik ni kat sini. Is twice the size of angle at the circumference. Ni kat circumference ni dia boleh buat trik lagi. Tiba-tiba sudut X ni dia buat bagi telajak. Telajak laris kat atas sana. Tapi datang daripada arc yang sama. Dia kata hak ni X. Ni dia bagi betul 2X datang daripada PR yang sama. Jadi kamu pun ambil terus 2X ni bahagi 2. Terus dapat ni. Kena dah trik lagi. Jadi setiap kata kunci ni semuanya mesti wajib serentak dia ambil kira semuanya.
satu saja tak betul daripada 1000, terus bukan dia tu, bukan dia. Tu, faham? Faham tidak? Faham. Beramal ibadat macam-macam, solat fardu, hatta solat kat masjid sekalipun. Macam-macam solat sunat dibuat, tahajud tak pernah tinggal, berdiri sepanjang malam, puasa Isnin Khamis, apa lagi? Lepas tu berzikir, baca Quran, banyak sedekah. Tiba-tiba iman rosak. Walaupun satu je, iman rosak dengan semudah syirik. Satu je syirik dia. Kan? Habis diterima tak seluruhnya? Amalannya seluruhnya diterima tak? Pasal tak penuhi satu lagi kata kunci. Kata kunci itu ialah, apa kata kunci tu? Yang menyebabkan ketua paderi masa sahabat diutus ke Andalusia dulu ke? Ke Yunani zaman ke Rom dulu, tak dapat jawab, kantoi. Apa dia kata? Katanya apa kunci? Apa kunci apa? Apa kunci syurga kan? Terus ketua paderi tu terus terdiam. Jadi paderi yang lain tanya, kenapa kamu terdiam? Bukan kamu boleh jawab ke? Dia kata kalau aku jawab ni, pasti semua orang masuk Islam. Yalah, kamu tahu cerita tu lah. Okay. Kita habis ke orang 10.40 lah. 10.40. 2 minit lagi, sempat lagi. Isra, teruskan 3. X 110. 110. Dapat mana ni? 110. Apa? 360 tolak 250. Okay. The whole term 360 tolak baki yang telah diketahui belah luar 250 dapat X. Y? Y 125. 125. Mana tahu? 200 bahagi 2 250. Yang mana bagi dua hak luar ni ke hak dalam ni? Yang U tu. Yang O ni bagi 2. Maknanya 250 ni. 250 ni bagi 2. Dapat Y. Ya Dapat ampun. dapat Y. Salah. Lah masih ulang yang salah yang sama. Okey, mana arc bagi Y ni? Isra. Yang sama dengan Z Cikgu tu lebar. yang hujung-hujung kena. Cikgu lebar. Yang ni A. Yang ni Yang tu. B. Yang ni C. Hak ni D. Mana arc bagi Y? A dengan C. Oh, A sampai C ya. Okey. A sampai C. Arc bagi Y. Okey. 250 ni mana arc dia? 250 ni mana arc dia? A dengan C. A sampai C. A dengan C pusing ke bawah ke A dengan C pusing ke atas? Atas. Pusing ke atas. Jadi salah lah. Arc kat pusing ke atas tak sama dengan arc pusing ke bawah. Isra. Ya. Sepatutnya kamu ambil X ni yang bahagi 2 dapat Y. Bukan ambil 250 ni bagi 2, salah. Tersasul. Aduh. Kamu kau tak faham lagi ni konsep ni. Sekarang faham dah cikgu. X dan Y ni syarat dia mesti datang daripada arc yang sama. Ni. Bila kamu merujuk 250, dia mai daripada arc yang lain ni, arc belah atas ni, ADC ni. Sedang arc Y ni hak yang ABC ni punya. Masakan kamu ambil sudut arc hak lain bagi 2 dapat sudut arc yang hak lain punya. Salah lah. Kan?
Ya. Okay, Z apa Z? Isra, 55. 55. Dapat mana 55? X tu 110 bahagi 2. X ni 110 bagi 2. Sebab macam tu kan? Hei, salah 250 bagi 2. 250 bahagi 2. Aduh Isra ni. Z ni mana arc bagi Z ni Isra? AB tu. AC. A C. ABC ke ADC? ABC. ABC ni tidak membentuk Z ni. ABC membentuk di luar Z ni. Kat sini ni, kat luar ni. ADC. Yang membentuk ADC. Z ni, arc belah atas ni ADC ni. Sebab arc Z ni duduk di dalam lingkungan ADC ni. Belah atas ni bukan belah bawah ni. Kamu tak dapat rasa begitu ke? Dapat. Dah, kenapa kamu pi bahagi 2 pula? Tadi tak dapat, sekarang dapat tu. Kenapa kamu ambil Hani pi bahagi 2 pula? Jadi sudut yang kena ambil sudut ni. Sudut 250 ni pula. Sebab sudut 250 ni lah dibina daripada arc yang sama ni, ADC ni. 250 ni duduk dalam ADC. Bukan duduk dalam ABC. Kan? Faham. Yang had ni merujuk pada had ni. Yang had ni merujuk pada had ni. Aduh. 125. Yalah. Apa-apa Sorry sakit. cikgu. Bila buat lem pula kamu konsep pergi ke mana entah. Kamu kena banyak buat latihan lah Isra. Ya. Sebab kamu orang IQ linguistik ni, bukan logistik ni. Lagilah kena banyak buat latihan matematik. Okey, sampai sini saja. Masa dah tamat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.